Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita dapat sekali lagi menunaikan solat fardu subuh berjamaah pada hari ini bersamaan dengan 17 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Dan marilah saya mengajak diri saya dan para jamaah sekalian untuk kita niat iktikaf berada di rumah Allah di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan digolongkan kita daripada kalangan ahli syurga berkat hadir majlis ilmu seumpama ini, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini saya bawa satu tajuk berkaitan musafir pada hari Jumaat. Kita sedia maklum sekarang ni musim cuti sekolah. Ramai di kalangan kita yang melakukan perjalanan jauh musafir, ya, lebih daripada 2 marhalah, ya, jemputan kenduri kahwin misalnya, hantar anak belajar misalnya, balik kampung misalnya, travel dan seumpamanya. Jadi timbul persoalan, adakah wajib solat Jumaat bagi mereka yang musafir pada hari Jumaat? Kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan artikel ini pada 14 Oktober 2016 dan telah dibaca seramai 285,627 orang. Tuan juga boleh semak lah. Al-Kafi, musafir pada hari Jumaat. Apabila disebut musafir, maknanya orang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah dengan niat dan tujuan yang baik, ya. Jadi timbul persoalan 2 marhalah itu dalam kiraan metrik berapa kilometer, ya. Banyak pandangan dan saya yakin tuan-tuan pun ada pendirian masing-masing. Ada yang kata 91 km, 96 km, 86, 84, 83 dan sebagainya, ya. Kalau kita ingat, ya, satu kajian telah dibuat oleh Universiti Melaya dengan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, satu pihak berautoriti berkaitan hal ehwal Islam, dan yang keduanya pihak berautoriti berkaitan ukur tanah di negara ini, Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia JUPA. Pada tahun 2022 mereka buat kajian review berapa 2 marhalah, ya, yang membolehkan, mengharuskan, ya, orang yang musafir ini dia boleh jamak solatnya, himpunkan 2 solat dalam satu waktu, dan dia juga boleh mengkosorkan solatnya, memendekkan solat yang jenis 4 rakaat kepada 2 rakaat sahaja. 50% diskaun, ya, Allah Ta'ala bagi. Malah orang yang musafir ini mereka boleh gabung sekali, jamak dan qasar. Yang keempat, orang yang musafir ini doanya makbul, insya-Allah, ya. Jadi dengan sebab itu pada tahun lepas 2022 kajian tersebut yang kemudiannya difatwakan di banyak negeri, ya, ialah
perjalanan jauh melebihi 2 marhalah bersamaan 81 kilometer ke atas, maka dikira musafir. Ya. Jadi kita nak travel hari ni, pergi mana hari ni? Cuti kan? Besok pun cuti. Ya. Jadi kita nak cari makan lah hari ni mungkin. Ya, dah penat makan masak kat rumah isteri kita. Hari ni pergi mana? Nasi biryani. Ya, 40 hari. Kat mana? Muar kata. Ya. Tengok jarak 100 km lebih. Maka bolehlah jamak, bolehlah qasar. Ya, doanya makbul insya-Allah. Asalkan tujuan niat yang baik. Ustaz, main golf boleh jamak ke Ustaz? Boleh. Golf ini satu daripada sukan riadah, menghubungkan silaturahim, apalagi mereka yang dah pencen bersara, jumpa kawan-kawan, antaranya di padang golf. Selagi mana tidak berlaku perkara yang haram. Apa dia? Betting misalnya, dia buat pertaruhan judi misalnya, itu jadi haram. Dan bila haram, tak boleh dia nak jamak, tak boleh dia nak qasar. Macam pergi konsert Coldplay misalnya, ya, perjalanan itu bukan perjalanan yang dikira diharuskan syarak, ya, perkara yang bertentangan dengan syarak. Maka dengan sebab itu, ya, dia musafir tapi dia tak boleh jamak, ya, dia tak boleh qasar. Sebab qasar jamak hanya kepada perjalanan niat kerana Allah Ta'ala, kerana perkara yang dibenarkan syarak, perkara yang diharuskan oleh syarak. Jadi timbul persoalan, kalau seorang lelaki, ya, apabila dia musafir pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat adalah wajib solat Jumaat. Jadi adakah gugur kewajipan solat Jumaat kalau dia bermusafir pada hari Jumaat? Ya. Di sana ada dua pandangan. Pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, yang disebut juga sebagai qaul jadid. Ya, dia ada Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ini ada dua pandangan. Pertama, pandangan yang disebut qaul jadid. Qaul jadid maknanya pandangan baru dalam fiqh Imam Syafi'i. Ya. Sebab orang Imam Syafi'i ini orang alim, ya, orang yang banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu. Lahir di Gaza, di Palestin, kemudiannya merantau menuntut ilmu ke Madinah, kemudiannya ke tuan-tuan sekalian, Damsyik, ya, kemudiannya akhirnya tinggal dan menetap meninggal dunia di Mesir. Jadi apabila disebut qaul jadid Imam Syafi'i, pandangan-pandangan baru Imam Syafi'i setelah tinggal dan menetap di Mesir. Tuan yang ada duit lebih, melanconglah ke Mesir, umrah, ziarah misalnya, ya, transit di Mesir 3-4 hari. Antaranya tuan-tuan sekalian, jangan kita melawat makam Firaun sahaja, ya, piramid sahaja. Lawat makam antaranya Imam Syafi'i, tak jauh daripada Kairo, lebih kurang setengah jam, ya. Yang menarik tuan-tuan sekalian, di makam Imam Syafi'i ini dia ada dua, satu masjid besar, masjid tersebut masjid lama, sebelahnya makam, ya, dalam kompleks masjid yang sama. Dan di atas bumbung sana, mana-mana masjid, kebanyakannya ada logo lambang tuan-tuan bulan sabit, menunjukkan kepada lambang Islam. Tapi di masjid Imam Syafi'i yang ada di dalamnya makam Imam Syafi'i, kubur Imam Syafi'i, selain daripada lambang bulan sabit tadi, ada lambang kapal laut. Jadi kapal laut ini makna dia apa? Bila kita tanya orang tempatan, ini rihlah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i. Bayangkan masa itu mana ada kapal terbang, mana ada kereta api, tuan-tuan sekalian. Perjalanan menaiki kenderaan, unta, kuda dan sebagainya, semata-mata menuntut ilmu. Umurnya 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita 70 tahun, ya,
juzuk amma pun tak apa lagi misalnya, ya. Umur 15 tahun menjadi mufti, tuan-tuan sekalian. Masya-Allah. Jadi apa pandangan Imam Syafi'i dalam qaul jadid berkaitan musafir hari Jumaat? Sekiranya musafir pada hari Jumaat dilakukan sebelum fajar, sebelum masuknya waktu subuh, subuh 6:05 misalnya, dia keluar daripada rumah ataupun keluar daripada qaryahnya, ya, 5:30 ataupun pukul 6 start kereta misalnya, ya, menuju tempat musafir tersebut, maka dengan sebab itu gugur kewajipan solat Jumaat, ya, pada hari tersebut, ya. Namun sekiranya dia bermusafir dan permusafiran itu melebihi 4 hari, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar ke tempat tersebut, maka dia perlu wajib menunaikan solat Jumaat kerana dia dikira sudah berniat sebagai bermukim. Kaedahnya mudah. Perjalanan yang boleh kita jamak, tuan-tuan sekalian, 1-3-1. Sehari perjalanan pergi boleh jamak dan qasar, asalkan niat yang baik, asalkan lebih 81 km. Satu di akhir tadi sepanjang perjalanan balik, ya. Di tempat tersebut 3 hari. Tak kiralah sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, tak lebih daripada 3 hari. Maknanya 3 hari ke bawah, tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu dia boleh jamak dan qasar di tempat berkenaan, ya. Misalnya lah kita punya kerajaan ini awal bulan Februari nanti bajet dah masuk, mulalah, ya, program dan sebagainya. Kita dijemput kursus misalnya Hotel Perdana Kota Baru, duduk di Putrajaya, ya. Dalam panggilan surat misalnya, ya, kursus tu bila daripada 20 sampai 26 hari bulan Februari. Berapa hari itu? 6 hari. 6 hari itu kat situ, tuan-tuan sekalian, Hotel Perdana. Perjalanan pergi tak ada masalah, perjalanan balik tak ada masalah jamak qasar. Tapi dah situ, tuan-tuan sekalian, di Hotel Perdana tersebut 6 hari, maknanya tak boleh jamak dan qasar lagi, ya, bila dah sampai tempat tersebut. Kecuali 20 sampai 22, 3 hari misalnya, maka boleh jamak dan qasar. Jadi kaedahnya mudah, 1-3-1, ya. Jikalau permusafirannya kurang daripada 4 hari, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, hari perjalanan pergi dan hari perjalanan balik, ya, daripada tempat tersebut, maka gugur ke atasnya melakukan solat Jumaat. Inilah pandangan qaul jadid Imam Syafi'i, ya. Termasuk juga pendapat yang lebih dikenali, pendapat Azhar menurut ahli Iraq, jumhur ulama dan sebagainya. Ini pandangan pertama, dan saya yakin ramai pun berpegang dengan pandangan ini, ya. Ada satu lagi pandangan yang disebut sebagai qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul qadim makna dia apa? Qaul qadim maknanya pandangan-pandangan fiqh Imam Syafi'i, ya, sebelum dia sampai di Mesir dan menetap di Mesir. Ketika di mana? Di Madinah. Ketika di mana? Di Damsyik dan sebagainya. Terdapat pandangan dalam mazhab Syafi'i seperti mana dinukilkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi anak murid kepada Imam Syafi'i. Dalam kitabnya Raudatul Talibin, mereka berpendapat gugur kewajipan solat Jumaat jika bertolak musafir selepas fajar, selepas subuh, ya, dan sebelum tergelincir matahari, maka gugur kewajipan solat Jumaat, ya. Misalnya dia duduk di sinilah Persim 6 ini,
ya, kapal terbangnya, flightnya nak ke tuan-tuan sekalian, nak ke Bangkok misalnya pada 11.30 pagi, ya. Jadi dia bertolak daripada rumah pukul lepas fajar hari Jumaat, misalnya pukul 8 pagi, ya. Jadi pastikan keluar daripada rumah selepas fajar, tetapi sebelum tergelincir matahari, sebelum masuknya waktu zuhur, ya, maka gugur kewajipan solat Jumaat, ya. Jadi antara dua pendapat inilah pendapat qadim ataupun qaul qadim Imam Syafi'i, Syekh Harmalah, dan dinukilkan oleh Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhazzab, ya. Jadi di antara dua pandangan ini, mana yang kita nak pegang? Jangan kita confuse pula, mana kita nak pegang. Kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, setelah melihat kepada perjalanan kenderaan awam, ya, kapal terbang domestik dalam negeri, ya, kereta api laju ETS, antaranya daripada KL Central ke Bukit Kayu Hitam, antaranya bas-bas awam, antaranya bertolak daripada stesen KL Putrajaya Central. Kebanyakannya bertolak selepas subuh. Maka dengan sebab itu kami cenderung kepada pandangan yang kedua, ya, iaitu gugur kewajipan solat Jumaat kalau dia keluar daripada rumah selepas subuh, tak kira lah 7 ke 8 ke 9 ke, dan sebelum masuknya waktu zuhur. Sebab jadual penerbangan domestik, bas dan sebagainya kebanyakannya bertolak selepas daripada waktu subuh, ya. Ini lebih memudahkan dan sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki kamu dalam perkara agama ini kemudahan, dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kepada kamu dalam perkara agama ini kepayahan, kesukaran. Di sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, kalau dulu memang kena datang awal, ya, sebelum subuh kalau kita nak ke KLIA misalnya, kalau penerbangan pukul 11, 4 jam 5 jam lebih awal kena check in dan sebagainya. Hari ini, ya, check in tuan-tuan 3 hari sebelum penerbangan dan boleh dibuat secara online. Jadi ini memudahkan. Ya, perjalanan 11.30, takkan kita nak keluar daripada rumah kita yang jarak dengan KLIA hanya setengah jam ini 5 pagi. Nak buat apa? Tunggu lama-lama di situ. Jadi dengan sebab itu ambillah mana yang lebih mudah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam. Walaupun flight pertama 8.30 pagi, jadi bila sampai di Labuan lebih kurang 2 jam setengah 3 jam dalam 11.30, ya, masuk waktu di Labuan sejam lebih awal. Kita satu, mereka dalam pukul 12.05, ya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, ambil kesempatan untuk ke masjid dan kita dapat mendengar khutbah yang disampaikan. Habis kita ikut solat sebagaimana dengan jamaah tempatan. Habis tuan-tuan sekalian solat fardu Jumaat, kita terus bangun untuk solat jamak qasar asar 2 rakaat. Ini pun suatu yang tuan-tuan sekalian boleh kita lakukan. Walaupun begitu, nak pilih tak solat Jumaat, kita untuk jamak qasar zuhur asar pun tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam. Timbul soalan juga yang 131 tadi. Kita balik kampung, ya. Kita balik kampung, kita tak duduk di kampung, ya. Kampung itu tempat kita dilahirkan, ya, rumah-rumah mak ayah kita, ya. Jadi boleh tak kita jamak tuan-tuan sekalian, tertakluk kepada 131 tadi. Berada di kampung tadi berapa lama? Kalau lebih daripada 3 hari, 4 hari, 5 hari dan sebagainya, maka tak boleh jamak qasar, ya.
Yang keduanya, kalau kurang daripada itu, maka bolehlah jamak dan qasar. Yang keduanya, ada tak kita ini berniat nanti pencet nak buat rumah di kampung? Ya, saya yakin masing-masing ada kampung, masing-masing ada tanah pusaka bahagian kita yang mak ayah kita dah bagi pada kita setelah mereka meninggal dunia. Ini kita punya tuan-tuan bahagian. Jadi kita dah plan dengan isteri kita nanti pencen kita buat rumah di kampung, malah dah buat pinjaman dan sebagainya. Bagi kes seumpama ini, ya, bila sampai di kampung tersebut, maka dia tak boleh jamak dan qasar lagi, sebab dia telah dikira bermukim, sebab dia telah pun berniat untuk tinggal di situ, walaupun bila 4 tahun lagi, 5 tahun lagi dan sebagainya. Kita ni tuan-tuan sekalian, bukan sebagai penjawat awam, banyak bertukar tempat kerja. Misalnya lah, ketika mana kita bertugas di pejabat daerah di Temerloh Pahang, kita pun beli rumah kat sana. Ataupun kita bertugas di Port Dickson, beli rumah di Port Dickson. Jadi tuan-tuan sekalian, rumah tu kita tak jual, masih milik kita. Ya, Sabtu Ahad hari cuti kita pun pergi tuan-tuan sekalian. Sajalah cari nak makan ikan patin misalnya, nak bawa anak-anak main pantai di Port Dickson misalnya. Jadi bila dah sampai rumah kita tersebut, yang kita hanya datang weekend tersebut, boleh jamak ke? Tak boleh, sebab itu rumah kita, ya? Kecuali dalam perjalanan, asalkan lebih 2 marhalah 81 km berkenaan. Isu yang ketiga, misalnya dia ada 2 isteri, seorang Putrajaya, seorang Johor Bahru, ya. Jadi boleh tak ketika mana di balik Johor Bahru tersebut jamak? Boleh, dalam perjalanan sahaja. Apabila dah sampai rumah tersebut, itu dikira rumahnya juga, dan dia tidak boleh jamak dan qasar, kena solat, ya, sebagaimana biasa. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Selepas solat subuh, Ya. mempunyai kenderaan sendiri. Ya. Dia itu tak ada dengan maksudnya dia boleh tidak solat Jumaat. Ya, sama. Tak kira naik kenderaan awam ke ataupun kenderaan persendirian kita ke, sama juga. Kalau bertolak lepas daripada subuh dan sebelum zuhur, maka gugur kewajipan solat Jumaat. Kaedah tadilah pandangan kedua Imam Syafi'i. Ya. Kita balik kampung kan? Ya. Kita niat untuk buat takhir. Ya. Kalau kita balik baterai, masuk dalam baterai tidak buat jamak. Kita balik kampung niat jamak takhir, maknanya pada waktu isyak ataupun pada waktu asar, ya. Jadi tak ada masalah, ya, sebab memang dalam musafir kita boleh jamak. Sama ada jamak itu pada waktu pertama, waktu zuhur, ataupun waktu maghrib, ataupun jamak takhir, ya, misalnya pada waktu isyak ataupun pada waktu asar. Begitu juga bila balik ke tempat kita di sini. Tetapi kena pastikan sebelum sampai ke rumah masing-masing. Kalau di kampung tak apa, bukan rumah kita, ya. Balik ke Putrajaya, pastikan solat tadi sebelum sampai di rumah kita. Berhentilah surau di Alamanda ke, surau di Mahmudiah ke, surau di mana ke, di RNR dan sebagainya, asalkan sebelum sampai rumah. Dah sampai rumah, tak ada musafir, ya? Dah sampai dah, dalam perjalanan, ya, maka kita boleh jamak, ya. Kita misalnya jamak takdim tuan-tuan, balik daripada kampung, ya, berhenti di RNR Seremban daripada Skudai misalnya. Di RNR Seremban kita berhenti solat jamak takdim pukul 3.30, ya. Kemudian habis semayang terus balik ke Putrajaya, ya. Waktu zuhur tak habis lagi, baru nak masuk waktu asar. Jadi kita nak kena semayang lagi ke asar tersebut? Tak perlu, melainkan dia nak i'adah. I'adah tu apa dia?
mengulangi solat untuk mendapatkan pahala yang lebih. Misalnya ketika dia jamak qasar di RNR Seremban tadi, solat seorang-seorang, ya. Sedangkan kalau dia datang sini di surau ini misalnya dah sampai solat berjamaah, maka sudah pastilah pahalanya lebih banyak berjamaah. Adapun kalau dia dah solat jamak di RNR Seremban tadi, tak ada masalah, ya. Itu yang terlebih baik. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dengan keluarga perjalanan tersebut, janganlah sembahyang asing-asing, kita ajaklah anak kita ke, kawan kita ke, solat bersama-sama berjamaah. Kita banyak tengok hari ni RNR sembahyang ialah masing-masing, tuan-tuan sekalian. Walaupun datang bersama, ambillah peluang tersebut untuk dapatkan kebaikan, termasuk berjamaah berkenaan. Wallahu a'lam. Macam mana rumah tu? Okey. Rumah hentam setelah ditukar hak milik tersebut. Ya. Yang lepas belum tukar nama lagi kan? Tak ada masalah. Tersilap, kita tak sedar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesilapan kita, ya. Sama sebagaimana tuan-tuan sekalian, kita solat di rumah kita yang kiblatnya salah arah, ya. Kiblat di Malaysia ni, di Masjid Surau, insya-Allah Jabat Mufti ketika mana JKR buat dan sebagainya, dia dah ukur siap-siap, gunakan macam-macam lah kaedah theodolite-nya, kompas yang high, dan sebagainya, insya-Allah tepat. Adapun di rumah kita, tuan-tuan sekalian, kita tentukan kiblat di rumah kita dengan kompas, ya. Jadi kompas ini, tuan-tuan sekalian, kita kena ingat dia sensitif kepada besi, ya, magnet, sensitif kepada elektromagnetik, alat-alat perkakas elektrik, ya. Jadi misalnya lah, kita dah sembahyang lah 15 tahun lah tempat kita di rumah tersebut, kita confident memang betul, ya. Tiba-tiba misalnya Jabat Mufti Wilayah, ya, ada buat promosi mengukur arah kiblat termasuk di rumah, ya. Misalnya lah kiblat kita di rumah selama ini ke depan, bila Jabat Mufti, tuan-tuan sekalian, ukur rupa-rupanya ke, tuan-tuan sekalian, kanan, ya. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Majlis Fatwa Kebangsaan menyebut pesongan yang dibenarkan tidak lebih 2 darjah. Ini, tuan-tuan, 180 darjah. Jadi macam mana kedudukan solat sebelum daripada ini? Solat sebelum daripada ini ada 2 pandangan. Satu, wajib qada. Yang keduanya, tidak perlu diqada. Sebab setiap orang apabila nak sembahyang, mereka sudah pasti berijtihad, ya, mencari arah kiblat yang tepat. Adapun tuan-tuan sekalian tersilap, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan. Jadi kes yang saudara hadapi juga kes tersilap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesilapan kita. Dan apabila kita dah tahu, tuan-tuan, arah kiblat yang betul, maka ikutlah arah kiblat berkenaan, ya. Wallahu a'lam. Saya ingat, tuan-tuan sekalian, ya, kompas dalam telefon pintar masing-masing ini ada kajian pada tahun 2020 oleh Universiti Melaya, ya, dengan beberapa pihak, tuan-tuan sekalian, mendapati daripada 10, ya, aplikasi arah kiblat di telefon pintar, daripada 10, hanya 4 sahaja yang hampir dan juga tepat. 6 lagi, tuan-tuan sekalian, jauh terpesong sampai 360 darjah, ya.
Dan yang 360 darjah ni tuan-tuan sekalian, ini adalah aplikasi-aplikasi international yang kita tak tahu siapa yang buat, ya, kerana ramai guna 100 juta, 50 juta, kita pun follow je lah. Antara yang tepat MyJaki yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, MyJakim kita tahulah pihak autoriti agama. Tapi yang lain tuan-tuan sekalian, saya tak katalah apa nama, tapi banyak di aplikasi Kiblat Finder, Kiblat Direction dan sebagainya. Jadi banyak tuan-tuan sekalian, 6 daripada 10 itu tidak tepat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, lihatlah, ya, dan semaklah tuan-tuan sekalian, antaranya pada 2 tarikh pada setiap tahun, iaitu apabila kedudukan matahari tegak di atas Kaabah. Saya tak ingat tuan-tuan tarikhnya, nantilah kita bincang pada sesi yang lain, ya. Jadi pada jam sekian-sekian kita boleh tegakkan satu benda lurus ini, benda tegak ini, botol ke, ya, ataupun pen dan sebagainya, ya, maka biasanya bayang-bayang itu akan menunjukkan ke arah kiblat. Itu yang mudah semua orang boleh buat, ya. Tapi ada timing yang tertentu. 5.37 misalnya petang, ya, ketika matahari sedang terbit. Jangan tengah hujan lebat nak ukur pula, memang tak ada bayang pun, ya. Wallahu a'lam. Ada ni? Ya. Untuk sempadan jamak kasar, Okay. adakah sampai keluar pagar rumah ataupun kampung kita? Ada 2 pandangan. Satu tuan-tuan sekalian, Korea. Satu lagi rumah kediaman. Jadi kalau Korea tuan-tuan ialah Korea di mana kita mendirikan solat, ya. Jadi kalau tuan-tuan di Presin 6 ini solat di sini keluar daripada Korea sini, maka boleh dikira memulakan perjalanan musafir. Maksudnya saya sampai kampung. Okey, sampai di kampung kita. Jadi sempadan di kampung ke atau luar kampung? Nak jamak ke tak jamak tadi? Jamak. Dia tak ada masalah, asalkan kita cukup tadi 131 tadi, sampai di kampung pun boleh jamak dah, masih boleh jamak, asalkan dia tak ada niat nak bina rumah di kampung, asalkan perjalanannya kurang daripada 4 hari, 1, 2, 3 tadi, maka dia boleh jamak walaupun dah sampai kampung, ya. Yang saya sebut tadi, kalau di kampung melebihi 3 hari, ramai orang silap bila perjalanan lebih 3 hari di kampung tersebut sahaja, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar, dia jamak bila hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tak boleh, sebab dia dah tahu dah duduk di kampung 5 hari, 7 hari dan sebagainya, ya. Ya. Jadi Ustaz, kalau arah tu lari dalam 2 darjah, Ya. dia solat tu tak sah ke macam mana? Gini, kita ialah di Malaysia ni, dia ada tuan-tuan sekalian, dia punya arah bearing arah kiblat, ya. Saya tak ingat tuan-tuan, dia ada perbincangan lain lah tu, tak silap saya 292 darjah, ya. Jadi kalau misalnya terpesong lebih daripada 2 darjah, ya, sebab 1 darjah di tempat tersebut lebih 200 km terpesong, maka tuan-tuan sekalian, ya, tidak tepat, ya. Kalau sekiranya tuan-tuan sekalian terpesong sedikit tidak menjadi masalah, ini sampai 180 sampai 360, ini memang tuan-tuan sekalian bimbang, menyebabkan solat kita tidak sah. Sebab saya ada pengalaman Ustaz, Ya. di surau dia dah ada arah kiblat, memang verified baca kiblat. Betul. Tapi sebab bila sejadah gerak, imam dia ikut struktur sejadah, dia tak ikut arah kiblat sebenar. Dia macam mana tu Ustaz? Tengok pesongan tadi berapa banyak? Memang banyak, Ya. banyak lagi, lebih pada 5 darjah. Itulah. Saya yakin masjid-masjid baru, surau-surau baru tidak timbul isu ini. Tapi beberapa banyak juga surau-surau masjid lama
yang tuan-tuan sekalian terpaksa diubah. Diubah apa dia? Kapet tu. Ya. Asalnya kapet ke depan, tapi kerana tuan-tuan sekalian mereka buat ukuran semula, kiraan semula tidak tepat, maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian mereka betulkan soft pada kapet berkenaan. Ini juga membantu. Adapun solat sebelum daripada ini, kita ambillah pandangan yang kedua tadi. Ya, maknanya setiap orang dia berijtihad, dia berusaha untuk mencari arah kiblat. Adapun silap, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau di kampung ni, itu bukan duduk bersukan. Ya. Kampung tu, biasa hari-raya kan. Ya. Kan, yang puasa dari 7, puasa. Dia dah lebih dari satu. Dia nak pakai macam-macam. Okey. Kita tidak kekal di tempat tersebut. Misalnya lah pada hari raya, balik rumah kita di Sabak Bernam misalnya dah 160 km. Lepas tu kita berjalan pula 2 hari di sana, kita pergi balik pula ke rumah mak mertua kita di Taiping misalnya, maka sepanjang perjalanan itu boleh jamak dan qasar. Sama macam kita travel lah ke luar negara kan, misalnya lah ke Turki, sampai di airport di Ankara ataupun di Istanbul, kita naik bas, sekejap di Bursa 2 hari, kemudian berjalan atau naik bas lagi ke Kapadokia. Jadi sepanjang perjalanan itu boleh musafir sampailah sebelum sampai ke rumah ini. Jadi ini juga kemudahan bagi mereka yang bermusafir berkenaan. Wallahu a'lam. Ada satu lagi tuan-tuan sekalian yang disebut sebagai dia tidak musafir tapi dia boleh jamak. Tetapi jamaknya mesti jamak penuh, jamak tamam, 4 rakaat. Contohnya mereka yang bertugas di menara kawalan, misalnya menara kawalan lapangan terbang Malaysian Airport Berhad. Jadi mereka yang menentukan kapal terbang tu boleh landing ataupun tidak. Ramai dalam tu 700 orang, 400 orang nyawa manusia ini. Jadi kebiasaannya mungkin bertugas secara shift 5 jam dan sebagainya. Tapi kerana ramai kawan-kawan bercuti, terpaksa kawal 10 jam. Dan kena pada waktu semayang. Dalam Islam apabila bertemu kepentingan peribadi dengan kepentingan orang ramai, kepentingan orang ramai diutamakan. Jadi dengan sebab itu, misalnya dia mula bertugas 7 pagi, sampailah pukul 6 petang misalnya, dan dia tak boleh lah tuan-tuan, tak ada orang nak ganti dia, bergilir dan sebagainya, ramai bercuti, maka dia boleh jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir secara penuh, subuh 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sama sebagaimana doktor perubatan, pembedahan. Saya tanya doktor-doktor di hospital Selayar, kebetulan kami ada program di sana, pernah berlaku ke? Pernah Ustaz. Misalnya ketika operation emergency, mula 10 pagi habis 5 petang. Takkan tengah-tengah pembedahan ini kita semayang tuan-tuan sekalian, saja nak solat sekejap, mati anak orang nanti. Jadi dengan sebab itu kita boleh jamak takhir, pada waktu asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat asar, 4 rakaat zuhur. Sama sebagaimana mereka yang menjalani rawatan dialisis. Dialisis seminggu berapa kali? 3 kali. Setiap sesi berapa? 4 jam. Misalnya lah daripada 7-11 pagi, tak ada masalah, tak kena waktu semayang pun. 11 sampai 4 sempat lagi. Yang kritikalnya 4 sampai 8 malam misalnya. Asar tak masuk lagi. Isyak sempatlah mungkin. Jadi macam mana dia nak buat? Dia boleh buat jamak takdim. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi selamatlah solatnya. Termasuk juga polis trafik. Polis trafik kebanyakan di Kuala Lumpur ni majoritinya orang Islam.
Ya, mereka bertugas misalnya 5 hingga 7 petang. Ya, maghrib dah awal hari ni. Ya, asar 4:30 misalnya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, bukan maknanya 5 itu berada di tempat lokasi dia bertugas. Dia kena datang awal pukul 4 misalnya untuk report duty dia di balai, kemudian ambil senjata misalnya, ambil kenderaan. Jadi dengan sebab itu asar tak masuk lagi. So kes macam ni macam mana dia boleh jamak tamam, ya, pada waktu zuhur 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Itulah juga tuan-tuan mereka yang bertugas di immigration di lembah di mana tuan-tuan sekalian, di tambak Johor dan sebagainya. Kes-kes emergency, darurat, ya, maka di sana tuan-tuan ada penyelesaiannya, termasuklah, ya, jamak tamam berkenaan. Wallahu a'lam. Ada ke? Alhamdulillah, kalau tak ada itu saja yang dapat. Ada? Ustaz, kalau jadi yang menakutkan itu Macam mana? untuk yang macam doktor dia operate pukul 3 petang, pukul 9 malam. Jadi asal tu macam mana? Kalau yang emergency lah. Kalau macam yang plan tu mungkin dia boleh jaman takdim. Kalau emergency tiba-tiba ada insiden, dia kena operate daripada pukul 3 sehingga pukul 9. Jadi asal tu macam mana? Wallahu a'lam. Jadi kes-kes umpama ini jarang-jarang berlaku, ya. Dan yang keduanya, biasa kru pembedahan itu bukannya seorang, tapi biasanya ramai. Pakai biusnya, pakai bedahnya, gitu ginilah. Ya, mungkin 7-8 orang. Jadi sekiranya boleh digilirkan, maka bolehlah solat di situ. Di situlah, tak perlu ke surau dan sebagainya. Ya. Kita ambil mana yang mudah selagi mana menepati syarat. Ada? Buat? Ya. Ya. Sekali-sekali berlaku ke ataupun berapa lama biasanya? Ya. Wallahu a'lam. Jadi perkara ini kena tanya orang tempatan di situ. Ya, mereka lebih mengetahui. Ya, okey. Dia qasar ni untuk orang yang musafir, ya, sahaja. Orang yang tidak musafir, dia boleh buat jamak dengan sebab-sebab tertentu. Ya. Antaranya tuan-tuan sekalian, perkara yang tadilah, dia menjadi bertugas di menara kawalan, dia jadi polis, dia jadi doktor, ya, dan seumpamanya. Jadi apa yang mereka buat betul, ya, mereka boleh jamak tamam, jamak sempurna, jamak sama 4 rakaat antara 2 waktu. Sekiranya memang tak dapat dielakkan, ya, sekiranya memang tak dapat, wajib masuk kelas ini. Ya, kalau tak masuk kelas, nanti adalah macam-macam tindakan dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, pada saya, kalau ini tuan-tuan sekalian memang tak dapat jalan keluar, maka pada saya boleh jamak tamam, pada waktu yang kedua ataupun pada waktu pertama. Adapun tuan-tuan sekalian, sekiranya dia boleh skip lah, misalnya boleh pergi toilet 5 minit, 10 minit, lecturer pun tak ada masalah, mengapa tidak gunakan kesempatan tersebut juga untuk solat? Jadi terpulang kepada pengurusan diri kita lah berkaitan solat. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan kita solat tersebut, Allah Ta'ala memberikan kejayaan hidup kepada kita. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah, insyaallah kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farrij jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kanbam min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.